kehidupan yang seronok dan kita tak sedar pun kita hampir membunuh diri dan membunuh orang-orang yang kita sayang. Bila saya sangat berinteraksi dengan followers, saya sangat terkesan bila saya melihat satu video dan satu followers yang hampir membunuh anaknya. Hampir membunuh anaknya seramai 6 orang bila diceraikan oleh suaminya. Suaminya tinggalkan dia macam tu saja, ceraikan, talak 3 terus dalam keadaan kemiskinan. Dalam keadaan kemiskinan, mungkin lelaki tu dah penat bekerja, yang isteri pula tak pernah berniaga dan tak sangka suaminya menceraikan tanpa sebab, tanpa ada orang lain, tanpa ada orang ketiga. Sebab lagi banyak kita beranak. Sebab tu bonda, saya pesan ke anak saya, jangan beranak banyak-banyak kalau ekonomi tak stabil. Yang kedua, kesihatan kita, kesihatan mental, perangai lelaki. Lelaki ni followers dia, bila start dia berkahwin, umur dia katakanlah kalau umur 23 menuju ke tahap 30, dia adalah sangat belum matang. Nanti start 30 sampai 37, itu adalah middle age crisis. Saya bercakap ni bukan sebagai pakar psikologi, tapi saya bercakap sebab Allah izinkan saya melalui musibah yang sangat besar, iaitu kahwin cerai. Sehingga kan bonda sendiri bercakap dengan anak saya yang perempuan, sampai saya meletakkan, wahai anak-anak, sekiranya ada jodoh kamu, kahwinlah untuk mengelakkan zina, kalau itu satu keperluan. Tetapi ramai juga para nabi dan para ulama yang tidak berkahwin. Sekiranya kamu boleh menahan nafsu kamu, tak payah kahwin pun, saya tak kisah. Sebab perkahwinan ni sebenarnya sangat membebankan bagi orang yang tak tahan. Sebab perkahwinan pertama ada ilmu. Tak semestinya kan, yang penting ada ilmu. Lelaki ada ilmu, perempuan ada ilmu. Kahwin ni setakat rupa, you all kahwin dengan rupa, rupa akan tua. You kena berkahwin dengan dia punya sikap dan kepribadian. Nanti bila berkahwin, perangai anak kita, walaupun saya ada anak lelaki yang tahu sebenar perangai lelaki kita, bini kita adalah pasangan kita. Bila kita kahwin pasangan kita, panas baran, kita akan kahwin dengan barannya. Kita akan kahwin dengan isap dadahnya. Dan ramai lelaki zaman sekarang sangat sukar dipercayai. Laki baik, kadang-kadang bini tak baik. Saya bukan cakap pasal laki je. Yang penting ialah kita memperbaiki diri. Ya Allah, saya bila baca, suami ni dia mengharap kita melayan dia seperti raja, sedangkan dia tidak melayan kita seperti permaisuri. Macam mana nak berlakunya rumahku syurgaku? Saya kalau sekarang kan, anda patut bersyukur sangat sebab staf bonda almost sangat cekap dan saya ambil PA lagi untuk bagi saya mood yang sangat tenang dan menguruskan benda-benda yang tak penting. Contoh, saya suka masak, tapi saya kena kurangkan memasak supaya saya boleh fokus apa perkongsian ilmu saya nak sampaikan. Dan saya kena makan makanan sihat sebab saya mengejar umur saya sebelum 65 tahun. Sebenarnya saya akan meninggalkan saya punya position saya dengan baik, kalau tak selalu, tapi saya nak meninggalkan ilmu perkongsian yang baik supaya masyarakat kita sihat. Saya berkahwin dengan rezeki saya ni, followers dia, almost laki saya memang tidak menafkahi saya. Sebab tu bila saya berjaya dalam bisnes, saya bawa anak-anak saya melihat kejayaan saya mendidik Yati dengan Syukri. Dan bila saya melihat kelemahan saya sebagai seorang ibu mendidik Azizah dengan Ajim, iaitu anak orang senang. Dan saya bagi mereka sekolah international. Saya bagi mereka sekolah dekat Tafiz. Saya dudukkan mereka rumah anak yatim. Tidak ada seindah-indah ilmu, iaitu ilmu berada di sebelah saya. Beza perempuan. Beza wahai para ibu. Apa yang saya didik anak saya 3 generasi. Dengan perkahwinan yang gagal, dengan suami yang tak bertanggungjawab. Zaman sekarang lelaki ramai sangat yang lemah sifat ahlul rijal, sifat seorang pemimpin. Kebanyakannya wanita yang memimpin perkahwinan. Kadang-kadang ada yang nampak alim, tetapi sebenarnya alim tu ialah untuk menghukum isterinya. Dia yang segala, kau silap sikit kau neraka. Ilmunya mana? Kasih sayangnya mana? Tanggungjawabnya mana? Ada lelaki yang tak sembahyang, ada lelaki yang merompak dan sebagainya. Isap dadah, mana lelaki boleh melindungi wanita? Kalau sekiranya, kalau dulu saya cakap dengan anak saya, Yati, kau belajar pandai-pandai, laki sayang, laki tak sayang, kau kena kerja. Rupanya semakin saya berjaya dalam perniagaan, rupanya saya melihat perkahwinan bukan satu kepentingan seorang anak perempuan kena berkahwin. Tak. Dulu mak ayah saya cakap apa? Kalau tak kahwin anak perempuan, dia sangat memalukan. Sebab tu saya sangat sokong Negeri Sembilan
adat pepatih. Kenapa? Adat pepatih dia sangat protect wanitanya. Janda pada mereka tak hina sebab keluarga jaga, keturunan jaga. Tapi berbeza dengan Selangor, sebab menjadi seorang janda adalah sangat hina. Bila kita dicerai, kita akan kosong, tak ada apa-apa. Tuntut kat mahkamah macam mana pun, sebab kita belum tentu dapat nafkah daripada suami. Dan hari ni bila bonda berjaya dalam perniagaan, nanti saya share lagi macam mana saya didik anak saya. Generasi miskin, generasi kaya dan beragama. Itu siapa? Ain Amani. Generasi kaya, saya baru mencari arah masa tu. Maksudnya saya baru masuk 36 tahun, 38. Saya betul-betul mencari kepada agama. Ialah start umur saya 36. Dan umur 40 saya dah start pakai tudung dengan sempurna. Dan start 40 untuk pengetahuan followers. Saya nak pakai stokin sendiri pun sangat-sangat takut. Dan saya tak suka tutup aurat. Nanti saya cerita lain ya, tentang macam mana saya tarbiyah diri saya, macam mana saya menghukum dan menghina diri saya sehingga saya boleh mencapai 2 kejayaan yang saya nak. Pertama adalah kejayaan ekonomi. Okey, dan bila saya fight tentang ekonomi, walaupun saya tak pakai tudung, solat saya tekankan, jangan tinggal solat 5 waktu. Jangan tinggal solat untuk belajar Al-Quran. Saya kena hijrah diri betul-betul. Dan bila start saya 45 tahun, saya mengandungkan Amani saya bersalin kat Amani umur 43, 44 tak salah saya. Saya mengandungkan Ain tak salah saya umur saya 40. Setiap hari ya, bonda paksa diri memperbaiki bacaan Al-Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran. Sekarang umur Ain tak salah saya 17 ke 18 tahun. Tanpa henti. Satu hari saya paksa diri saya dalam keadaan mengandung. Saya bawa perut saya, wahai Rosita, alangkah hinanya kamu kerana kamu seorang usahawan yang berjaya, tetapi kamu membiarkan anak-anak miskin, anak-anak tafiz meminta derma di tepi jalan. Mana duit kamu sebagai seorang yang mencintai Al-Quran, tetapi kamu tidak berbakti kepada Al-Quran, dan kamu membiarkan anak-anak madrasah sepatutnya belajar, tetapi anak berasah meminta derma. Apa kamu buat sebenarnya? Hikmahnya, dulu saya hantar Syukri belajar dengan sekolah pondok Subhanallah dekat Pasir Tumbuh dengan Tuan Guru Nia Aziz. Okey. Dan Syukri minta derma setiap kali hari Jumaat. Alhamdulillah. Nilai-nilai murni kerana agama, walaupun Syukri lock-lock orangnya, dia tak pernah jemu bersedekah. Itulah kelebihan Syukri. Walaupun mulut dia orang cakap macam puaka hauk, tetapi setiap hari, setiap bulan, lagi-lagi sekarang dah tua ni, dia memang dileksia. Tapi sebagai seorang ibu, doa seorang ibu, dia akan berubah.